Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membuka majlis ilmu kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ketakwaan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikurniakan kita dengan segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan sekiranya kalian menghitung, dan sekiranya kamu menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada kamu wahai manusia, la tuhsuha, nescaya kamu tidak dapat menghitungnya, teramat banyak. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan Innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan juga kufur. Aku beri nikmat banyak, tetapi dengan nikmat dia tidak bersyukur, dan dia gunakan nikmat yang aku berikan kepada mereka dengan jalan-jalan maksiat. Kemudian dalam ayat yang kedua dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang hampir sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu wahai manusia, la tuhsuha, nescaya kamu tak dapat menghitung banyaknya nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Tapi ayat Allah tutup dengan ayat yang sedikit berbeza. Apa dia? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka daripada dua ayat ni kita boleh faham dua perkara. Ayat pertama menunjukkan bagaimana manusia itu melayan Allah sebagai Tuhan dia. Tuhan dia beri nikmat, Allah beri kesihatan, Allah beri pernafasan, Allah beri kekayaan,
maka dengan kekayaan, dengan nikmat tersebut dia tidak bersyukur, malah menjadi orang yang kufur. Dalam ayat kedua Allah nak tunjuk kepada kita bagaimana Allah pula melayan kita manusia. Allah beri nikmat, kita kufur, tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tak pernah sekat nikmat kita, wahai ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Adakah Allah letak syarat barang siapa yang tak hadir solat subuh berjemaah, aku akan sekat rezeki dia hari ni, tak boleh bernafas misalnya. Jadi siapa dia tak mari subuh, tak boleh nyawa, Allah sekat lubang hidung dia. Ada ke? Tak ada. Bahkan ada orang tu selagi dia semakin dia kufur, semakin dia tinggal Allah, makin banyak pula harta dia. Ada? Nah, kadang-kadang kita semaya dak, suruh anak semaya jemaah dak, ajak bini maya jemaah sekali dak, tapi berasa supaya Allah sayang kita. Betul tak? Sehat je ni. Pitih banyak semua, kohor banyak ada. Maka kita kena beringat dia merupakan satu istidraj yang mana Allah berikan kepada kita supaya kita ni semakin sesat, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah kalau kita tengok sini ibu-ibu ayah-ayah, Allah ni dia tak kira dengan kita. Tak kira nak gapo dia wi belaka. Kalau kita tengok saja dalam kitab Qalbun Salim, syarah bagi kitab Penawar bagi Hati, nikmat ni ada dua dalam kitab sebut. Yang pertama nikmat wahbiyun, nikmat yang kita boleh tanpa kita usaha. Kita lahir-lahir daripada atas dunia, lahir-lahir ke dunia, maka Allah telah beri kita nikmat yang kita sendiri tak minta. Apa dia? Tangan, mata, hidung, kepala, tubuh badan, nikmat bernafas, kita tak minta. Bahkan kadang-kadang kita bangun tidur pun kita tak ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membangkitkan aku semula, wi kesempatan untuk aku hidup atas dunia, bertaubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak. Orang kita kadang-kadang bangun tidur, dia cari kakah gani mula-mula ni. Kakah gani. Ni kakah ni Tok Guru hamba panggil. Dia bangun tidur, dia tak ucap alhamdulillah, dia cari gani. Mana dia cari nak tengok Facebook dia berapa like, berapa share status malam. Anak-anak muda lah biasanya ni. Orang tua dia tak cari gani, dia cari ibu. Dia cari bini dia lah, macam-macam, ataupun dia cari selimut, kohor tutup semula. Maka kita ini manusia, ibu-ibu ayah-ayah, tak bersyukur. Jauh kita kalau nak banding dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, agak-agak kita dah balas dak jasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wi tak kira kepada kita, tak kira wi belaka. Tapi kita ni teramat berkira. Kira tu tak boleh nak ayat lah. Kadang-kadang kita ni kalau pergi ke masjid, kalau Jumaat tu seminggu sekali, Jumaat lah marinya. Kalau waktu lain, solat jemaah lain tak mari dah. Jumaat seminggu sekali dia mari. Mari dah lah seminggu sekali. Masuk pula dalam tabung tu seria. Seria ni zaman bila kak? Ni kita duduk zaman 2020. Nak masuk zaman 2021. Kalau dulu 50 ya boleh beli satu troli pergi supermarket. Lah ni 50 ya kadang-kadang beli pempoh, beli makanan sikit 50 ya dah. Gila ni ekon sih ke ekon jaya 50 ya. Jadi kalau rumah Allah ni kalau dulu seria, lah ni tak kena nak main seria ibu-ibu ayah-ayah. Paling kurang pun hak merah. Hak merah, tak pun biru besar sikit. Tak pun hak purple ke. Ni duk main wah biru kecil. Ada orang tu kalau dia pergi masjid, sore tu haji tu, dia wis 10 ya, minta nyucu pun ada 9 ya. Minta nyucu. Hamba nak wis ria je ni. Bukan 10 ya. 9 ya lagi hamba nak. Kalau minta nyucu ria tak apa lagi, minta nyucu 9 ya. Maka niat dia tu mari nak wis ria dah.
kita ni berkira sangat dengan hidup. Maka sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil kedekut ni dia jauh daripada Allah. Wa ba'idun minan nas, dia juga jauh daripada manusia yang lain. Orang tak selesai dengan orang kedekut ni. Wa bakhilun minal jannah, dia orang kedekut juga dia jauh daripada nak masuk syurga. Wa apa dia? Wa qaribum minan nar, dia orang kedekut ni dia hampir, dia dekat dengan pintu api neraka. Orang kedekut. Khutbah minggu lepas kita baca satu tajuk, Tok Khatib baca apa dia? Dalam harta kita ada harta orang lain. Dalam harta kita ada harta orang lain. Kadang-kadang orang ni bila dia boleh gaji 10,000, dia berasa tu adalah harta dia, duit dia. Maka dia simpan dalam bank, tak beri kat orang. Sedekah jauh sama sekali. Belanja anak bini pun jare-jare. Nak beli gani berkira ke anak, nak beli gani berkira ke bini, nak sedekah ke masjid pun berkira. Tapi kita kena ingat, saya lagu mana kita kepada harta, Allah akan pastikan harta tersebut tetap akan dicabut daripada diri kita. Kadang-kadang kita simpan 10,000, saya tiba-tiba anak telefon, acu boleh 2 hari gaji. Anak telefon, abah tayar BMW orang beli baru ni second hand, 4 butir kena curi. Tayar BMW ni kalau sebutir ada kat 800 ya. Bukan tayar Kelisa Ambo. Tayar Kelisa Ambo tu pun hauh dah tak tukar lagi, tak ada pitih kita ni. Tayar BMW ni sebutir 800, tak masuk ring. Anak minta abah tayar 4 butir hilang. Anak pula agah nak kerja dak lagi beli BMW dah. BMW ni kalau nak pera dia lebih mahal daripada kita beli dia. Nak pera dia. Anak minta pitih 6,000 beli tayar tukar ring, habis tinggal 4,000. Ingat 4,000 ni duit kita dah. Tak say lepas gimana dah. Tiba-tiba bini pula, abang boleh lepas abang janji nak beli barang kemah kat orang. Barang mah buruh lah ni bang. 3,000 habis, tinggal 1,000. Pas mana duit kita? Kita saya tadi. Kita takut nak infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi pernah berlaku dalam satu riwayat kisah Umar Al-Khattab. Lepas pada zuhur dia pergi ke kebun dia. Kemudian on the way balik daripada kebun nak pergi ke sembahyang, nak pergi ke masjid, tiba-tiba siapa nak hampir siapa di masjid, dia melihat orang-orang dalam masjid telah keluar, habis dah sembahyang asar. Habis dah sembahyang asar. Umar ni dia berasa teramat kecewa. Dia berasa teramat sedih dan rugi. Maka dia pun isytihar apa dia? Dia kata, saksikanlah wahai sahabat-sahabat aku, mulai hari ini aku sedekahkan seluruh, bukan sebutir, bukan sekar, seluruh kebun tanaman hak asbab dia pergi tadi terlepas dia semayasa, aku beri semua kebun-kebun aku, ladai tanaman aku kepada fakir miskin. Umar Al-Khattab. Ada juga seorang sahabat yang mana dia ni terlepas solat isyak secara berjemaah. Dia sapa di masjid terlepas solat isyak secara berjemaah. Kita ni kalau terlepas, siapa-siapa orang tahiyat akhir dah. Tak apa, maya rumah. Tak ada apa satu kita rasa. Ni. Padahal sahabat ni dia gigi ke masjid terlepas semaya isyak. Dia raung satu kota tu, pergi ke masjid ni, kemudian masjid ni semua masjid telah sempurna semaya isyak, habis dah belaka. Maka tanda dia ni nak buat hukuman kepada diri dia, disebabkan tak ada semaya isyak berjemaah, maka dia pun klik ke rumah dia solat isyak 4 rakaat sebanyak 27 kali. 27 kali. Kemudian tak ada habis 27 kali dia buat semaya isyak,
Di tengah-tengah tu dia tertidur. Dalam tidur dia bermimpi. Gapo dia mimpi? Dalam mimpi dia sedang naik satu tunggangan yang mana orang di depan dia ni lebih laju daripada dia, naik kuda. Dia hambak tak ada, hambak tak ada, hambak tak ada. Maka tiba-tiba orang di depan dia paling kepada dia, kata, wahai si fulan, mutasadu hambak akulah tak ada. Aku ini hak mu hambak adalah solat isyak berjemaah. Hak mu tinggal tadi, hak tak ada di masjid tadi. Walaupun mu nak hukum dirimu dengan solat isyak sebanyak 27 kali. Kita hari ni ada ke orang buat lagu tu? Denda diri dia semaya isyak 27 kali? Tak ada hari ni. Tapi sahabat Nabi dia buat, tanda dia ni rasa bersalah disebabkan dia tertinggal solat secara berjemaah. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita ni jangan duk kira Allah wi kepada kita nikmat, la in syakartum la azidannakum. Orang yang mana dia ni bersyukur dengan nikmat yang aku beri, aku akan tambahkan lagi nikmat. Masuk tanda syukur ni apa dia? Alim ulama sebut tanda orang bersyukur ni bila mana Allah beri dia nikmat, maka dengan nikmat dia bantu orang lain. Allah Taala beri kepada dia apa dia? Beri kepada dia tangan. Dengan tangan dia guna untuk pegang Al-Quran. Amat malas sekali, teramat hina sekali bagi orang yang Allah Ta'ala beri dia tangan, tapi tangan ni dia tak rajin pegang Quran seumur hidup, tak rajin habis 30 juzuk Al-Quran. Allah Ta'ala wi kepada dia mata ni tak rajin dia guna tengok perkara kebaikan, tak rajin tengok Al-Quran, tak rajin baca hadis, tak rajin pergi kuliah. Maka honi ni semua akan dipertanggungjawabkan ketika mana kita balik berjumpa Allah Ta'ala esok. Ya kecek ni dalam kitab At-Tadhkirah fi ahwalil maut, dia sebut bagaimana keadaan orang yang berada di alam kubur esok. Mulut dia akan ditutup kemah-kemih. Wahai ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, adik-adik sekalian, mulut ni akan ditutup kemah-kemih. Kemudian yang akan bercakap adalah anggota-anggota badan dia. Tangan akan kecek. Ya Allah, tangan ni atas dunia dulu, tangan ni lah hak pegang benda-benda haram. Tangan ni lah hak tak rajin pegang kalamullah, kitabullah. Maka ya Allah, aku bersaksi tangan ni dia tak rajin guna perkara kebaikan. Kaki juga akan mengiyakan, betul, aku bersaksi tangan memang tak rajin guna perkara kebaikan. Mata pula akan bersaksi, mulut akan bersaksi, segala-gala anggota dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ibu-ibu, ayah-ayah, Allah wi kita harta sikit. Maka dengan harta kita tu ada harta orang lain. Kalau kita ni cukup nisab, cukup haul, maka ada daripada harta kita, kita kena keluarkan zakat kepada orang lain. Kekuatan umat Islam kita antaranya terletak kepada zakat. Kalau orang tak keluar zakat, maka dia telah menahan harta orang lain yang telah berada dalam harta dia, harta orang lain. Kalau kita fikir ikut sipil matematik, memang tak akan menang, memang tak akan jumpa. Sebab apa? Daripada harta kita katalah 4,000, 2.5% daripada tu buat keluar, maka dia mesti kok mana pun akan berkurang. Tapi Allah janji orang yang mana keluarkan zakat, maka mereka ni Allah akan lipat gandakan lagi rezeki. Rezeki ni tidak semestinya melalui duit, ibu-ibu, ayah-ayah. Kadang-kadang rezeki ni Allah wi anak sehat, Allah wi bini koha comel, Allah wi pula harta koha berkat, tak berasa nak makan harta haram dan sebagainya. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, hari ni ramai orang bui. Ramai orang bui. Tapi bui dalam keadaan yang tidak sempurna. Ni kena ingat molek. Allah tunjuk kisah zaman dulu lagi, masa mula-mula penciptaan manusia. Allah beri contoh kepada kita daripada kisah apa dia? Habil dan juga Qabil. Allah minta dua-dua mempersembahkan. Qabil dia sembahkan apa dia?
habis dia sembahkan persembahan dia. Dua-dua Allah minta persembahkan, menghadiahkan, membuktikan bagaimana mereka ni kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka habis dia pun builah daripada ternakan dia bui kambing kibas yang paling comel sekali. Adapun Qabil, dia bui hak paling buruk sekali daripada tanaman dia. Dua-dua bui, tapi salah sore hak wi comel, sore lagi dia wi hak sudah basi, hak sudah expired date. Allah Taala terima daripada Habil hak comel, Allah tak ambil daripada Qabil hak uduh. Sebab tu kita hari ni nak bui kat orang kena beringat bui hak comel sekali. Ni kadang-kadang jiran duduk tepi rumah kita bau air gula, bau kambing bakar, sedapnya labah orang sebelah air gula. Kita ni duk mai ikan kering seminggu, orang sebelah bau. Kita pula tak ingat langsung ke jiran sebelah, duk tiba rapat jik ke anak beranak kita, makan tak habis si pedal peti, panas mula. Saya nak wikak orang tak habis si pedal peti, last kali basi. Abang basi dah air gula ni be, seminggu dah. Oh basi dah. Duk lagi baru nak basi, dia lagi wikak orang sebelah. Hak ngelah sekali dia wi, hak buih-buih dah sikit-sikit, baru nampak ke jiran sebelah. Hamba jaga Taufik Ibrahimi lah ni. Taufik Ibrahimi. Ramai orang nak sedekah, baguslah. Cuma kadang-kadang lah ni kita bila orang nak sedekah, kita kata jangan mari letak dulu telefon kita dulu. Sebab banyak kali kita kena baru ni orang mari bui roti. Bui roti, bagus bui roti, tak ada masalah. Tapi bila pelajar kita buka malam tu nak makan, ada ulat. Ada ulat. Ustaz, nak makan guana ni, kolak dah, hitam lega dah bawah tu. Rupa-rupanya hak dia membui tu 3-4 hari dah expired date roti. Nak wi makan ni ke kucing ke? Ke kambing ke? Ni hak budak ngapa Quran ni. Kalau dia ngapa, dia kenyang, kemudian dia ngapa disebabkan makanan kita boleh saham. Siapa bila-bila besar esok jadi darah daging dia jadi orang yang baik, lekat siapa ke kita, siapa mati kita boleh saham. Ni kita nak bui hak dalam kedai tu kadang-kadang ni kalau gula agak hak ngelas sekali malam tu mari atas, hak tak habis ustaz ambil lah, tak habis tak ada. Allah, kita muka tak aman mana musim-musim ni gak tak habis, buka buih dah, nasi pun belendar dah. Ni kita kena beringat kadang-kadang bini kata abang seluar banyak ni anak-anak tak bakar ni rumah. Jangan bakar nak buat nak pergi bui ke tahfiz. Builah ke tahfiz kita. Nah ustaz ambil lah ustaz. Seluar ni ambo tak bakar molek-molek lagi ni Levi's. Ni gapo? Depa lah macam-macam jenis lah seluar ni. Kita kata abang nak bui boleh, tapi bui hak biar budak kita boleh pakai. Ni baru ni hak buinya saiz 40 ni. 40 pinggir. Budak mana saiz 40? Siapa dia nak pakai? Lah kali jadi kain buruk. Mari letak di tafi pakailah. Molek belakang ni hang bawa mari ni. Budak kita pakai nampak Angry Bird. Nampak Angry Bird ni tubik. Zik rosak. Ustaz zik rosak. Kita nak bui kan? Kalau kita pergi beli di pasar malam, bui belilah hak boleh 5 ya pun tak apa dah, asal ke barang tu boleh pakai comel. Ni kadang-kadang kita bagi kita je dia tu comel sebab kita ni barang kedekut. Tapi bagi orang lain Allah tak ada ramak nak pakai. Maka sebab tu kita kena beringat Allah kepada kita harta, jangan kita sipet, jangan kita sekat daripada berikan kepada orang-orang yang hak. Hak tu antaranya siapa dia hak? Mak dan ayah kita. Mak dengan ayah orang yang hak.
Ni kadang-kadang mak kita zaman kita kecil tak rajin berkira. 7 anak, 7 itulah pera dengan sempurna. Tapi anak sore habuk tak ada hak boleh bui 200-300 sebulan kepada mak ayah. Tak ada. Kadang-kadang nak bui, acu belek nak tinggal rumah kelik kampung, nak kelik ke bandar semula, belek berduit. Nak akak 100 tu pun tak jadi. Tukar semula lagi ambil hak 10 hak merah. 100. Nak isi minyak mana ni? Biar. Padahal ada lebih tu berkembur lagi. Tapi punya dia berkira mak ni puluh ya jawe bahasa kakak anak. Kedekut sungguh. Kedekut. Tapi mak dengan ayah tak kena oyak. Awes 10 ya tak ada oyak. Kadang-kadang dia susah pun susah sore dia. Tapi kita anak teramat berkira. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Taatlah kamu kepada Allah dan jangan kamu tusyriku bihi syai'a, jangan kamu mensyirikkan Allah. Kemudian apa dia? Wabil walidaini ihsana, dan berlaku ihsanlah terhadap ibu dan ayahmu. Zaman tabi'in dulu ada seorang mari berjumpa dengan syekh. Dia ada masalah dalam rumah dia. Gapo dia masalah? Dia wak mari mak dia yang sakit hidup dalam rumah dia. Disebabkan dia wak mari mak dia sakit hidup dalam rumah dia, maka anak bini dia tak kena cari balas dengan dia. Kata kalau abang tak tahu mak, kalau abang tak buang mak daripada rumah ni, orang nak cerai. Atau orang klik rumah. Biasalah lah ni. Dia mari jumpa syekh. Maka dia ayak permasalahan dia. Dia kata, ya syekh, aku ada masalah dengan mak aku ni. Gapo dia? Mak aku ni dia sakit. Kemudian aku bawa dia mari duduk rumah aku, dan kemudian dia ada masalah dengan bini aku. Syekh ni tanya, gapo dia? Mak aku sakit. Aku wak mari dia tinggal di rumah aku, dan dia ada masalah dengan bini aku. Syekh ni tanya sekali lagi, gapo dia? Mak aku sakit, Syekh. Aku wak mari dia duduk di rumah aku, dan kemudian dia ada masalah dengan bini aku. Gapo dia? 3-4 kali Syekh ni tanya. Kawan ni kata, mu tak dengar kau Syekh? Kamu nak aku ayak dengan kaki ni? Kawan ni marah jugalah. Nak 3-4 kali dia wak-wak tak dengar. Syekh ni kata, mu faham tak? Ada kesilapan terbesar daripada ayat mu sebut tadi. Mu tahu ke tak? Mu khabar ke tak? Hak mu sebut tadi, mak aku sakit, aku wak mari dia duduk di rumah aku. Rumahmu tu bukan rumahmu. Wahai lelaki, rumahmu bukan rumahmu. Rumahmu itulah adalah rumah ayah dan ibumu. Sebab mu walaupun mu berkahwin lagu mana sekalipun, taatmu tetap kepada ibu dan ayahmu setelah Allah dan Rasul, bukan binimu. Kita lah ni kalau gapo-gapo gak mak kita minta awak mana pergi umrah, tapi tak cukup piti 1000. Lagu mana abang lu, abang ngoh, kak cik, kak lu. Metama orang tanya, bos, siapa dia bosmu? Aku rasa mu bos dalam syarikat. Bos rumah lah, singa tu. Bini. Gak bini lah ni pula, dia berasa hak dia. Bila mana dia ni sudah berkahwin, aku ni dengan mak tua, dengan tok tua aku, lebih aku lagi. Hak aku nak hak aku lagi. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kena beringat, dalam harta kita, selain daripada ada hak manusia yang lain, ada hak kepada ibu dan ayah kita. Kita ni kalau nak banding dengan Uwais Al-Qarni, Allah jauhnya kita. Uwais Al-Qarni ni,
Dia tidak comel, tidak semak. Tuai adalah hitam. Rambut keriting, mari daripada Yaman. Lepas tu ada penyakit kusta pula, penyakit sopok, bitik badan, sehingga kan masyarakat di kota Yaman tidak saing dengan dia disebabkan kulit dia, disebabkan perwatakan dia. Dalam dunia orang tak sahur dengan Uwais Al-Qarni masa tu, tetapi di sisi Allah nama dia dicatat sebagai orang yang mana doanya tidak ditolak, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana bakti dia kepada mak dia, bakti dia. Hidup dalam zaman Rasulullah tetapi tidak digelar sebagai sahabat sebab dipisahkan dengan jarak yang jauh dan dia tak ada nak jumpa dengan Rasulullah. Nak jumpa tapi tak ada nak pergi. Acu dia nak pergi menyatakan kerinduan dia kepada Rasulullah. Mak dia kata, "Uwais, janganlah tinggal mak. Mak ni sakit, Uwais. Tak ada orang cara kau mak." Tak jadi pergi. Akhirnya Rasulullah wafat tanpa dia bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Tetapi disebabkan dia punya bakti pada mak dia teramat hebat, Rasulullah kenal dia walaupun tak pernah berjumpa dengan dia. Satu hari Rasulullah mari berjumpa dengan Umar dan juga Ali bin Abi Talib. Rasulullah kata, "Wahai Umar dan Ali." Sebab Rasulullah tahu dia tak ada jumpa Uwais. Dalam hidup dia tak ada. Dia pesan, dia wasiat kepada Umar dan Ali. Umar dan Ali, setelah kewafatan aku, setelah aku tak ada, aku nak mu dua orang pergi cari seorang pemuda daripada Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau mu jumpa dia, minta tolong dia berdoa kepada mu dua orang, disebabkan doa dia tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala kerana bakti dia kepada mak dia. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Rasulullah satu hari dia sebelum naik mimbar, depan ramai-ramai penduduk di kota Madinah, dia minta Abu Bakar bangun dan juga Umar bangun. Kemudian dia ambil tangan Abu Bakar, dia sising di bahu dia. Ni, dia buat gitu. Dia ambil tangan Umar, dia buat lagu ni. Dia kata, "Tengok semua, tengok. Di akhirat nanti sebelum masuk ke dalam syurga, aku akan berdiri lagu ni. Di sebelah kanan aku adanya Abu Bakar dan di sebelah kiri aku adanya Umar, dan kami akan masuk dulu di dalam syurga. Aku akan masuk orang pertama bersama dengan Abu Bakar, di sebelah kanan bersama dengan Umar." Umar ni makam dia setara tu di sisi Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah pesan, bila aku wafat, cari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, Umar. Bila mu jumpa dia, minta dia doa kepadamu, disebabkan doa dia lebih makbul daripadamu, disebabkan dia berbakti kepada mak dia teramat hebat. Bakti dia, gapo dia bakti dia? Dia ni ada mak yang sakit tenak, tak boleh nak pergi mana-mana pun daripada rumah dia, pergi ke kedai, kau bawa pergi dapur, bawa pergi jambe, dia kekong, dia dukung, dia papah. Sapalah satu hari mak dia kata kepada Uwais Al-Qarni, "Ya Uwais, mak berasa nak pergi buat haji di Mekah. Yaman ke Mekah 1000 kilometer. Kalau naik bah 3 hari 3 malam, kalau jalan tak tahu berapa hari, tak tahu berapa bulan." Zaman dulu kalau orang nak pergi daripada Yaman ke Mekah nak pergi buat haji, orang-orang kaya je boleh pergi. Sebab mereka ada unta, mereka ada duit boleh beli unta. Zaman dulu tak ada lagi kereta api. Ayo, kapal terbang pun tak ada, Lamborghini pun tak ada. Zaman dulu kenderaan yang paling mewah sekali adalah unta. Unta zaman dulu kat kalau kita mahal lah zaman lah ni. Harga sebutir kereta. Mak dia minta nak pergi haji. Uwais Al-Qarni ni bakti dia kepada mak. Gapo-gapo pun mak dia minta, tak rajin dia kata tidak boleh mah. Mesti dia akan usaha biar boleh. Satu hari mak dia kata, "Ya Uwais, ma nak pergi buat haji di Mekah." Maka Uwais berkata dalam diri dia,
lagu mana aku nak bawa mak aku sedangkan aku tidak ada duit nak beli unta. Anak unta pun aku tak ada pitih nak beli. Akhirnya Uwais buat satu perkara yang di luar logik akal manusia. Orang dulu kata dia gila disebabkan dia buat benda ni. Apa dia? Dia beli seekor anak lembu. Kemudian dia pera anak lembu ni, dia buat satu kandang di atas bukit sana. Rumah dia yang berada di bawah. Kemudian dia pun kekong lembu tu, dia pergi letak atas kandang anak lembu. Dia kekong kok belakang dia pergi letak di kandang atas bukit. Setiap hari dia naik daripada rumah dia yang berada di bawah, naik ke atas bukit. Kemudian dia ambil lembu tu, dia kekong, buat turun. Wi makan, wi minum, pera, petang naik mula, kekong semula. Daripada lembu tu bergelar seekor anak lembu, jadilah bapak lembu. Dia duk kekong hari-hari daripada 10 kilogram naik kepada ratus-ratus kilogram. Gapo dia buat lagu tu? Sebab gapo? Sebab dia nak akak mak dia. Rupa-rupanya dia nak akak mak dia daripada Yaman. Dia nak kekong mak dia daripada Yaman hingga ke Mekah. Sehingga ke dia kekong lembu tu, orang yang mana mari tengok dia hari-hari, telitah depan dia, kata, Uwais, mu ni bobolah awak kerja gilanya. Tak ada orang kekong lembu. Mu seorang kekong lembu. Mu nak buat apa Uwais? Dia tak ira kat orang. Dia kekong juga, pergi naik turun setiap hari. Akhirnya bila dia berasa mampu, ni anak lembu, bila dia kekong hari-hari, walaupun anak lembu tu tukar jadi pak lembu sekalipun, berubah jadi pak lembu, dia tetap akan berasa ringan. Sebab benda dia buat hari-hari. Supaya kita lah, kalau kita ni sama duduk zikir hari-hari, solat berjemaah hari-hari, mula-mula nak starting tu rasa berat, tapi disebabkan kita buat sama, akhirnya jadi ringan. Akhirnya bila Uwais Al-Qarni dia berasa sudah yakin, sudah kuat, dia kata ke mak dia, mari kita pergi buat haji di Mekah. Mak dia kata, kita nak pergi ngapa Uwais? Kita tak ada kenderaan. Tak apa ma naik atas kekong orang. Bawa daripada Yaman ke Mekah. Kita ni jangan ke bawa ke Yaman ke Mekah, ibu-ibu ayah-ayah. Kadang-kadang mak kita minta beli nasi pun, kita tanya bini dulu. Masuk minta beli nasi. Mana bini kata, alah, anak tak makan lagi rumah, nak beli ke mak dah. Senyap nusuk celah hati tok lelaki. Moga dia berasa dia singa. Rupanya ada lebih singa daripada dia. Ada hamba jumpa seorang tak haji tu. Masa tu hamba kuliah di satu masjid lah. Hamba cerita antara nikmat syurga. Kita berhenti mata kisah Uwais tu. Selit mata, hamba pergi kuliah, kita sebut pasal nikmat syurga. Dalam syurga ni antara kelebihan bagi lelaki, kita semua, para ayah-ayah semua yang berjaya masuk ke dalam syurga akan dikurniakan dengan 70 bidadari syurga. Ada riwayat kata 72 bidadari syurga. Kalau isteri kita berjaya masuk ke dalam syurga bersama kita, dia akan jadi ketua kepada bidadari syurga. Kepada kita, hamba kuliah lagu tu, tiba-tiba makcik sore belakang kata, tak say. Dia kata lagu tu, tak say. Dia jekah balik belakang. Hamba kata, makcik, dalam syurga ni tak ada dah cemburu, jealous, tak ada dah. Allah akan hapus dah. Dia tak say lah, 99 bidadari lagi, dia nak dia sore. Ni atas dunia punya jealous, cemburu. Tok laki dia duduk depan ni rapat nunduk, Allah bini aku nah. Sorok pelakar. Ni. Hamba kata makcik, dalam syurga ni tak ada istilah cemburu. Atas dunia cemburu, deki, rasa tak adil. Dalam syurga Allah akan buat adil belaka. Tak ada orang sakit, tak ada orang kecewa, tak ada orang cemburu. Tak say juga. Dia kata belakang, tak say juga. Tak ada arah. Tak ada arah, tak say juga.
Nah, habis ceramah tu, bila-bila nak sahut selipar nak balik, sore pak cik mari pergi hamba. Tok Imam, maaflah bini hamba tu. Oh iya ke? Minta maaf banyak deh. Allah, tak tahu pula dia ngamuk kita mau dalam masjid. Rupanya bila kita buang dengan JK, memang pak cik ni kalau lepas hisar tak pergi kedai kopi, jangan harap kelik rumah selalu. Nakut sungguh. Mujur pagi ni tak ada lagu tu. Ni. Maka ibu-ibu ayah-ayah sekalian, Uwais Qarni dia bawa mak dia daripada Yaman ke Mekah, kekong. Mak dia kata, "Boleh kamu ni Uwais?" "Boleh mah, jangan risau." "Boleh mah, jangan risau." Kekong belakang orang. Dia pun ikatlah makanan dengan minuman dia. Zaman dulu tak ada beg lagi, tak ada posh bag seperti kita lah ni. Dia ikat sini makanan minuman. Dia ikat. Dia kekong orang daripada Yaman, hak kaya-kaya naik unta tengok dia. Gila mu ni, aku ingat kamu je gila. Makmu pun gila. Nak gimana? Bila-bila sengih dia kata, aku nak bawa mak aku menuju ke Mekah naik haji. Oh, aku ingat kau anak je gila. Rupanya mak pun gila. Mana ada orang bawa mak daripada Yaman ke Mekah, kekong. Tak pernah lagi ada. Mu 2 beranak je ada. Uwais kata, biarlah mak. Orang kata lagu mana pun, mak jangan risau. Orang bawa mak. Acu penat sikit, berhenti. Rehat semata. Acu rehat. Turun mak dia daripada kekong dia. Waktu bik makanan, suak kau mak dulu. Mak dia kata, "Ya Uwais, mu sepatutnya suak kau dirimu dulu. Sebab mu hak penat, aku tidak penat." "Tak apa mak, mak dulu." Allahu Akbar. Bakti kepada mak. Bakti kepada mak. Ambo kalau dibangi dulu rajin buat program di rumah orang tua, di kajian. Kita santuni orang-orang tua. Siapa-siapa situ ada seorang pocik ni, dia mari pegang kita, anak aku. Teriak. Bila kecek dengan pengurus itu, rupa-rupanya pocik ni dia hampir gila disebabkan tujuh anak dia tinggal dia. Akhirnya anak bosu dia hantar dia sini, janji nak ambil seminggu. Abah duduk sini dah, orang ambil seminggu lagi. Tak ambil, 5 tahun tak ambil. Tak mari, seko habuk tak mari. 7 anak tak mari. Allah, sedih. Kita buat program pocik tu tak join program kita. Dia duduk di tepi katil dia ada cermin. Dia buka. Pengurus itu kata, setiap hari pocik dia duduk lagu tu. Dia jenguk ketika tu, dia tunggu anak-anak dia mari ambil dia. Allah. Siapa tidur pocik tu, duduk lagu tu. Allah, anak-anak sekalian, ibu ayah sekalian, sedih bila kita tengok kisah-kisah lagu ni. 7 anak tak mari. Padahal 7 anak tu ada hak berjaya, ada hak arkitek, ada hak doktor. Tapi bukan jaminan anakmu doktor, anakmu arkitek, mu akan jadi anak yang soleh. Bukan jaminan. Tapi orang yang didik anak dengan agama, Allah jamin. Tak kira kerja apa dia, hatta kerja bukan kerja kerajaan sekalipun, Allah akan jamin mak dan ayah dia tidak akan diabai. Sebab tu kadang-kadang ada yang berjumpa Tok Haji, bila kita buat dengan dia, nah dia cerita anak dia 7 orang, 8 orang, hak ni jadi doktor, hak ni jadi arkitek. Ramai-ramai anak dia, bila-bila dia duk puji hak ni doktor, hak ni arkitek, lah kali dia pun tak boleh harap belaka Tok Imam. Kelik pun jarang. Hak boleh harap hak ni. Rupanya hak boleh harap hak dok kapung dengan dia, hak ngaji tak tinggi, hak gaji tidak banyak, hak duit tidak banyak, tapi dia mampu jadi anak yang soleh, sentiasa berbakti kepada mak ayah dia. Ketika mak ayah sakit, hak ni boleh kelik. Hak ni ada, hak lain tak boleh kelik. Uwais Qarni bawa mak dia mari ke Mekah dengan kekong, bawa dengan takdir Allah. Siapa mak dia ke Mekah bersama dengan dia, akhirnya berada di hadapan Kaabah. Mak dia kata, "Ya Uwais, akaklah tanganmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Uwais pun akak tangan, "Ya Allah,
Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau rahmatilah ibuku. Dia minta apa-apa mak dia dulu. Tak ada dia minta kepada diri dia, walaupun diri dia sebenarnya lebih layak untuk dia minta, disebabkan sakit yang ada pada diri dia ni. Orang duduk hina dia, kata dia penyakit gila dan sebagainya, sopok dan sebagainya. Dia angkat tangan depan Kaabah, ya Allah ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah, rahmatilah ibuku ya Allah. Mak dia kata, Uwais aku tak sih mu doa lagu ni, aku tak reda mu doa lagu ni Uwais, aku tak sih mu doa lagu ni. Aku nak mu angkat tangan berdoa biar Allah hapuskan segala sakit di atas badanmu ni, penyakitmu, supaya orang tak kata dah mu gila wahai Uwais. Kalau mak dia tak suruh, dia tak minta. Mak dia suruh, dia minta. Kemudian dia minta, ya Allah hapuskanlah penyakit aku ni disebabkan mak aku suruh. Kalau mak aku tak suruh, aku tak minta denganmu ya Allah. Tetapi mu tinggallah sedikit di belakang aku. Dalam riwayat kata di punggung, dalam riwayat kata di belakang dia, dekat tiak dia ni, Allah tinggal sedikit. Sebab apa Allah tinggal sikit? Uwais minta, ya Allah janganlah mu hapuskan segala penyakit sopok aku ni, kusta aku ni, tinggallah sikit, supaya setiap kali aku tengok penyakit ni, aku akan bersyukur disebabkan ia walaupun penyakit, tetapi ia adalah kurniaan daripadamu ya Allah. Tengok perangai Uwais, Allah hebatnya. Sebab itulah bila Umar tanya, ya Rasulullah lagu mana kami nak cek Uwais Al-Qarni, maka Rasulullah kata, dia ni sikit-sikit tinggi, dan kemudian tubuh dia gelap sikit, rambut keriting, kemudian dia ada tanda sikit di belakang dia, tanda penyakit lama, tanda putih. Dia hitam, tanda putih belakang. Maka setelah Rasulullah wafat, setiap tahun pada zaman Umar Al-Khattab menjadi khalifah, dia pun setiap tahun orang mari buat haji, dia akan kumpulkan orang di bawah bukit Abi Qubais. Dia kumpul orang di bawah tu, kemudian dia pun minta semua bangun. Kemudian dia kata semua duduk kecuali hak mari jemaah haji yang mari daripada Yaman. Adalah 5 orang, 10 orang. Setiap tahun dia buat, tak jumpa Uwais Al-Qarni. Akhirnya Allah takdirkan pada satu tahun di mana tahun haji, mana dia kumpul, akhirnya dia berjumpa. Dia kata semua duduk kecuali daripada Yaman. Ketika tu ada lebih kurang 5 orang berdiri daripada Yaman. Kemudian dia kata yang daripada Yaman duduk kecuali daripada Bani Amir, Uwais ibn Amir, Bani Amir. Maka daripada ramai-ramai tu ada seorang berdiri. Dia tanya, mu kau Uwais? Bukan, aku ni adalah tuan kepada Uwais, dan Uwais sedang jaga binatang ternakan aku di bukit Arafah, di padang Arafah. Aku bukan Uwais. Maka Umar kata, boleh kau membawa aku pergi jumpa Uwais Al-Qarni? Maka dia kata, orang ni tadi, dia kata, tak sahlah jumpa Uwais Al-Qarni, dia gila, tak berapa segar. Kalau mu nak jumpa akulah. Sebab hak ada pitih pun aku, hak tak gila pun aku. Umar ni dia backing. Dia kata, mu nak kena napa? Lebih kurang gitulah. Sebelah aku tapamu, bawa aku pergi jumpa Uwais Al-Qarni. Umar ni dia backing. Setan pun tak duduk tempat dia lalu, Umar ni. Maka dia bawa Umar dan juga Ali pergi berjumpa Uwais yang sedang solat 2 rakaat di bawah pokok di padang Arafah. Maka siapa Uwais tengok Umar dan Ali mari. Dia tak tahu ni Umar dan Ali. Dia tak tahu. Dia tak tahu bahawasanya Umar khalifah pada ketika tu ni mari jumpa dia. Dia tak tahu. Dia cuma nampak ada 2 orang mari, maka dia mempercepatkan solat sunat dia. Kemudian dia pun wi salam. Umar wi salam dan juga Ali wi salam. Assalamualaikum. Adakah kamu ini Uwais Al-Qarni? Maka dia kata, la, tidak. Ana Abdullah. Aku ini hamba Allah. Dia tak sengaku dia Uwais Al-Qarni. Tawaduknya dia. Maka Ali kata, mu kenal kau siapa mari jumpa mu ni wahai Uwais Al-Qarni? Hak mari jumpa mu ni adalah Umar Al-Khattab. Hak tanya nama mu ni Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Uwais bila dengar, Allah maaf deh,
Allah minta maaf banyak Khalifah Umar Al-Khattab. Ya, nama aku yang diberikan oleh ibu aku. Tengok, tak tinggal ibu. Gapo-gapo dia kecek, tak tinggal ibu. Nama aku yang diberikan oleh ibu aku Uwais ibn Amir. Uwais. Umar pun minta dia selok belakang dia, nak tengok tanda sopok ada tak. Dia selok, ada. Umar kata, Uwais, angkat tanganmu, doa kepada kami berdua wahai Uwais. Sebab Rasulullah pesan kepada kami, minta doa kepadamu, sebab doamu tidak ditolak oleh Allah kerana baktimu kepada makmu. Doa Uwais. Uwais tak, Uwais ayat, aku nak doa kepadamu wahai Umar. Tak pandai Umar. Aku ni lebih jahil, lebih hina daripada debu yang berada di tapak kakimu wahai Umar, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Jangan Uwais, mu doa kepada kami berdua ya Uwais. Disebabkan doamu Rasulullah kata tidak ditolak oleh Allah sebab baktimu kepada makmu. Tengok, nak cari orang supaya Uwais zaman lah ni tak ada. Sebab itulah Uwais tidak terkenal di dunia tetapi terkenal di langit, disebabkan bakti dia kepada mak. Kita jangan ke nak akad mak pergi buat umrah, nak kekor mak, nak cara mak. Siapa kau ada anak tubik, alah orang tua ni gak kecing semacam, alah orang tua ni gak kecing semacam, haji perak rumah aku. Allahu Akbar. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Setelah Allah dan Rasul, jalan untuk kita ke syurga adalah melalui bakti kita kepada mak ayah. Tak ada guna kita seorang ustaz, tak ada guna kita seorang engineer, tak ada guna kita seorang hartawan, dermawan kalau kita tidak berbakti kepada ibu dan ayah kita. Hak ni kena ingat molek. Maka disebab itulah kita ni selagi mana mak dengan ayah ada, jangan pernah berkira, sebab dengan ibu dan ayah inilah, dengan bakti kita kepada mereka berdua inilah merupakan pembuka kepada rezeki kita atas dunia. Allahu Akbar. Hari ni betapa banyaknya rumah-rumah orang-orang tua di sekitar Kuala Lumpur sana disebabkan anak-anak yang tidak tahu nilai seorang ibu dan ayah, maka bertambah rumah orang tua anak pakat lepa. Pakat lepa. Lah ni kalau nak jaga mak ayah, kadang-kadang perai anak, kadang-kadang perai adik-beradik. Oh, aku letak dia sebulan dalam rumah aku. Anak aku tu cakap basuh kecing berok, busuk bangga. Ambillah kamu pula long, buat pergi pula rumahmu. Allah, mak ni jadi tempat anak lepa. Pas lepa, nak tak mana mak lah kali. Ni. Lepa. Kalau ambil pula kalau. Kalau tak ada. Tak ada ke orang-orang yang boleh jaga mak. Ataklah. Allahu Akbar. Ni tengok bagaimana layanan seorang anak kepada ibu ayah pada hari ni. Kadang-kadang mak kita dia teriak, dia tak teriak depan kita, dia teriak belakang kita. Bila-bila teriak dia kata, Allah bertuahnya aku anak. Ada anak ni orang tak ada guna sikit habuk. Bertuahnya anak. Maka sebab tu kita wahai isteri di belakang sana kena ingat taraf kita, walaupun kita ini isteri kesayangan untuk lelaki kita sekalipun, kita kena ingat hak kita tidak melebihi seorang ibu dan ayah kepada suami kita, tidak lebih. Hamba lepas nikah, hamba ayat terus-terus bini hamba kata, awak kena ingat saya ke awak. Siapa tak saya bini? Hamba saya ni ayat saya ke awak. Tapi kena ingat saya setelah Allah dan Rasul, mak dengan ayah saya dulu. Gapo-gapo mak dengan ayah saya dulu. Awak tak usah nak lawan lah kalau bab ni. Tak benar. Oyak terus-terus. Orang kita lah ni payah kadang-kadang. Ada orang mari di pejabat. Tahun lepas mari di pejabat. Tok laki dengan bini mari di pejabat.
hubungan tengah tidak comel, nak ke arah perceraian. Umur dalam 30 lebih. Bila siapa tu mau masuk bilik, kita suruh tok lelaki dia tubik dulu lah, bini duduk dulu. Kita nak dengar gapo dia cerita. Siapa ke hubungan ni tak berapa nak berjaya. Kita tanya gapo dia kak masalah. Kaunseling lah. Jabat kita buat juga sesi kaunseling. Dia kata, dulu saya dengan tok lelaki saya molek ustaz. Tapi semenjak dia bawa mak dia mari duduk rumah saya, rumah dia dengan tok lelaki dia lah. Lepas tu dia kecil beraknya, haci peraknya. Saya minta cerai dengan dia. Kalau dia tak sih, letak mak dia lain. Kita panggil tok lelaki dia, tanya betul ke lagu ni. Teriak tok lelaki dia. Kata, lagu mana saya nak buat ustaz? Lagu mana saya nak buat? Saya berbelah bagilah ni, bini dengan mak. Tengok, kalau isteri tak faham payah. Maka sebab tu kita kena memahamkan kepada isteri kita, duduk di tahap mana dia, duduk di pikat mana dia. Jangan winapok lebih daripada suami. Ni kadang-kadang kita bila kerja sedap sikit, kita mulalah guna sebab kerja, faktor kerja untuk tok lelaki kita taat kepada kita, untuk tok lelaki kita takut kepada kita. Tok lelaki bila kapung gaji 900 elang, bini DG 52, guru besar sekolah menengah. Ambo pesan siap-siap setiap kali nak akad nikah pasangan pengantin, kadang-kadang ambo tengok detail maklumat pengantin. Lelaki kila 1,500, bini guru 3,500. Dalam khutbah kita selit lalu, isteri kena ingat, lagu mana sekalipun seorang suami dia, tak kira lah suami awak ni kerja apa dia sekalipun, gaji rendah daripada awak sekalipun, taat kepada dia, tetap taat. Tak boleh dengan sebab awak gaji besar, awak mula nak backing kepada dia, tak boleh. Tok lelaki tok bila kapung, bila dengar ceramah ustaz kata bini tu jangan duk pakai ketak-ketak, tudung kena labuh, pakai stoki kaki, pakai stoki tangan dah, tok bila apa klik lah rumah. Umi, tadi dengar kuliah tadi ustaz mengajar di masjid. Dia kata orang Tina ni kena pakai tudung labuh sikit. Moga bini dia tudung belik semacam. Belik. Ni. Belik semacam nak jadi gapo mumia. Lepas tu ustaz pesan baju tu kena labuh. Moga baju bini dia ketat, nampak habis segala aset. Lepas tu pakai stocking kaki. Itulah ustaz ngajar tadinya. Moga tok lelaki memang takut ke bini. Ni, yo ayat sekadar lah. Itulah ustaz pesan tadi. Lepas tu bini. Lepas tu sudah dah lah. Lagu mana aku ni? Mata tu beliak dah. Lepas tu apa ayat? Tak ada lah, Umi ke pergi sekolah tak pakai stoki tangan ni, tangan aurat ni Umi. Lepas tu kaki tu pun kena pakai stocking. Lepas tu tudung tu lah kalau boleh kak. Yalah abang bukan gapo, labuh sikit tak apa dah. Sudah. Warna berani malam ni. Sudah. Kawan tu bokok dah tu lelaki. Guana berani mana ni? Awak ingat sikit awak tu siapa? Bergaji 900, kereta pun saya bayar bulan-bulan. Rumah ni pun saya buat. Awak ke apa dia awak? Topak pun kadang-kadang saya beli. Tok lelaki pun basuh pinggir kan, duduk dalam bilik, rapat jik senyap, tak ketek. Ni kena beringat isteri-isteri sekalian. Lagu mana kita hebat, lagu mana kita tetap di bawah
suami kita, taat kita kepada suami tidak boleh sama sekali kita pertikar, dan tidak boleh sama sekali kita derhaka kepada suami. Kena ingat, hebat-hebat mana kita sekalipun, suami kita tetap ada ibu dan ayah dia yang perlu dia dahulukan berbanding kita. Maka dalam harta kita, berbalik kepada topik tadi, dalam harta kita ada hak orang lain, dalam harta kita ada hak mak kita, dalam harta kita ada hak ayah kita, dalam harta kita ada hak kaum kerabat kita. Dia ada pendapat mengatakan zakat ataupun sedekah lebih afdal kita beri kepada kerabat-kerabat dekat kita. Boleh misalnya nak bayar zakat, nak bayar zakat simpanan, katalah 5,000, saya nak beri ke majlis 3,000, 2,000 saya dah pasti dah ustaz, ada di kalangan kerabat saya memang susah, anak saudara ke, mak saudara ke. Yang penting dia bukan di bawah tanggungan kita. Kalau di bawah tanggungan, maka dia tak boleh kita beri zakat kepada dia. Misal nak beri zakat kepada anak, tak boleh. Nak beri zakat kepada isteri, tak boleh. Jadi boleh buat lagu tu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, hamba rasa sekadar ni dulu pada pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian daripada hamba kepada diri hamba khususnya dan kepada semua pada pagi ini dapat menjadi saham dan bekalan untuk kita buat persediaan yang terbaik untuk kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling terbaik di antara kita orang yang mana mereka taat kepada Allah dan Rasul, dan mereka juga menjadi orang yang mana disebut sebagai sentiasa mengeluarkan daripada hartanya kepada orang lain, yang mana semua ini merupakan saham yang berguna ketika kita balik berjumpa dengan Allah. Ketika mana segala benda yang berkaitan dengan dunia sudah tidak berguna lagi, maka saham-saham inilah hak mana kita beri daripada harta kita inilah kepada mak, ayah, anak, kerabat, jiran, orang-orang susah. Maka inilah yang akan menjadi penyelamat kepada kita di hari akhirat nanti. Maka berasa sekadar tu dulu pada pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.